Bila kita sebut mengkaji dengan mengkaji ni Datuk, banyak data-data fakta kita ni, banyak fakta-fakta ni sah ke? Pengesahannya daripada siapa? Kenapa data-data fakta-fakta sejarah tahun 2023 baru keluar, Prof? Baru keluar, Tok. Kenapa tidak dulu? Dan kenapa buku teks sejarah yang kita belajar ni tak sebut langsung tentang kehebatan-kehebatan pejuang-pejuang agama bangsa dan tanah air kita ni? Kita sebut sebagai contoh. Saya sendiri fahamkan bahawa Datuk Bahaman itu adalah pejuang di negeri Pahang je. Dol Said, dia pejuang di Negeri Sembilan. Raja Haji, pejuang di Selangor. Tapi bila kita faham mereka ini sebagai Amirul Jihad untuk menjaga keseluruhan alam Melayu. Jadi kenapa fakta-fakta ini jadi begitu, Datuk? Silakan. Bak kata pepatah Melayu, jika mahu menghapuskan tanam-tanaman, maka hendaklah kita menghapuskan akarnya. Jika mahu menghapuskan sebuah bangsa, maka hapuskanlah sejarahnya. Jadi sebenarnya benda ni telah dipraktiskan di banyak tempat. Contoh, saya biasa pergi Palestin. Tuan-tuan sekalian, dekat Palestin, orang Palestin dilarang secara undang-undang mempelajari sejarah Palestin. Saya satu hari saya dikursuskan sejarah Palestin oleh Imam Masjid Aqsa. Tengah kita jalan dekat dalam Masjid Aqsa tu, ramai orang-orang Arab ikut. Saya ingat orang Arab ni daripada Mesir ke daripada luar lah. Saya tanya dia, kau daripada mana ni? Saya daripada Baitul Laham je. Baitul Laham tu 20 km je daripada Baitul Maqdis. Saya kata, kau tak tahu ke sejarah Baitul Maqdis? Kalau kau tanya, what is capital of Zimbabwe? Kami boleh jawab, anak kami boleh jawab. Pasal Jerusalem kami tak tahu. Itu yang jadi juga di selatan Thailand. Orang Melayu Patani kita dilarang secara undang-undang untuk mempelajari mengenai sejarah Thailand, sejarah Patani. Kita dekat semenanjung Tanah Melayu lebih tahu sejarah Patani daripada orang Patani sendiri. Sebab dilarang daripada undang-undang. Dilarang belajar sejarah undang-undang. Okey. Ketika Melaka Tombang 1511, apa yang tercatat adalah dua kapal mengangkut buku-buku Melayu. Flor de Lima, dan mereka kata kapal tu tenggelam di tengah lautan. Dan banyak ahli sejarah kata kapal tu tak tenggelam sebenarnya. Saya pernah mengajar di Moscow State University di Rusia pada tahun 2009. Saya pernah dijemput untuk mengajar di Rusia. Okey. Ketika saya berada di sana, terdapat 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. Oleh kerana saya pensyarah kat sana, saya boleh masuk perpustakaan bertanda merah. Mana perpustakaan tu hanya pensyarah je boleh masuk. Pelajar pun tak boleh masuk. Ada 13 manuskrip Melayu termasuk undang-undang bertulis bangsa kita Melayu. Orang mana sebelum kedatangan Islam, orang orientalis tu dia kata apa? Dia kata orang Melayu ni apalah, lemahlah. Kita punya undang-undang hanya undang-undang adat daripada mulut ke mulut. Kedatangan Islam barulah kita tulis. Saya jumpa tulisan undang-undang bangsa kita Melayu sebelum wujud tulisan Jawi lagi. Dalam tulisan rencong, tulisan lama, tulisan aksara tu. Siapa yang maknanya mencuri didenda 2 tahil emas, ada dekat 100 muka surat lebih. Ada berada di sana. Tuan-tuan sekalian, saya belajar PhD, masih lagi diajar orang Melayu tak ada undang-undang bertulis kecuali kedatangan Islam. Barulah ada undang-undang Melaka lah, apalah, undang-undang kanon Perak dan sebagainya. Tapi ada undang-undang bertulis. Saya balik, saya bincang dengan UM, saya bincang dengan UIA. Memang ada keperluan untuk hantar belajar PhD untuk belajar di sana. Tuan-tuan nanti kejap lagi Google, type Ustaz Amin manuskrip dari Rusia. Saya ambil gambar, saya kongsikan sebenarnya. Waktu tu zaman blog. Saya kongsikan kat blog mengenai maknanya manuskrip tu. Jadi maknanya kita hilang sejarah kita. Baru-baru ni diisytiharkan ada lebih 20,000 manuskrip yang berada di luar negara. Maknanya manuskrip tentang bangsa Melayu dan macam-macam yang pelik-pelik lah. Dekat Museum Naratiwat ada 39,000 yang sedang digitalizekan untuk kajian. Kita pun banyak juga manuskrip-manuskrip kita. Jadi orang Melayu kita ni pertamanya memang dia dah ada menulis. Cuma pertamanya dulu teknologi kertas tidak begitu biasa dengan orang awam. Jadi penghulu-penghulu, pembesar-pembesar yang ada kertas. Sebab itu maknanya buku-buku ni dikumpulkan di rumah pembesar-pembesar. Lepas tu bila tombang negara, maknanya orang jajah istana, buku-buku kita diangkut. Dia tak macam orang Arab. Orang awam pun biasa dengan kertas. Teknologi kertas ni orang kita orang awam tak biasa dengan, sebab orang kita sibuk dengan benda lain, maksudnya pekerjaan dan sebagainya. Jadi maknanya kita tidak menulis, hanya orang-orang tertentu saja biasa menulis ni. Maksudnya sebab itu orientalis yang tulis balik mengenai sejarah kita. Dan kita pun tahu tu sejarah kita. Dan ada mereka yang ikhlas.
Ada mereka yang memang memutar belikkan sejarah. Baru ni saya ada jumpa tulisan. Saya dengan TV3 dengan Jejak Rasul. Baru ni Jejak Rasul sebelum ni beberapa tahun lepas dia buat bagaimana sebenarnya Eva Mosa tu dibina daripada runtuhan Masjid Agung Melaka. Jadi saya tanya Fitri, awak dapat daripada mana ni? Ini nak keluar TV ni. Adalah satu pengajian. Dia kata, saya tak berani nak cerita sebab saya tak jumpa buku dia. Baru-baru ni saya jumpa. Mana catatan daripada British mengenai macam mana Melaka tombang. Tuan-tuan sekalian, Melaka tombang tuan-tuan sekalian, Sultan kita tu badly wounded. Maknanya luka parah. Dia bukan lari, tak. Dia turun perang sama-sama tuan-tuan sekalian. Sultan tu. Sultan. Kan, sebelum maknanya pembesar minta untuk berundur. Badly wounded. Kan, maknanya memang betul-betul perang. Dan tuan-tuan sekalian, 25,000 orang Melayu, rumah orang Melayu dibakar. Orang Melayu Melaka kan tangga daripada batu. Batu-batu itulah diambil dibuat Eva Mosa. Dan memang tapak Eva Mosa itu tapak Masjid Agung Melaka. Dalam catatan British. Saya ada kat office saya. Catatan. Saya rasa saya dah kongsikan dekat TikTok saya. Dan buku dia tu. Dan dia ambil precious stone. Batu-batu dan banyaklah benda-benda yang diambil daripada bahagian Nusantara sini, termasuk buku-buku kita. Sebab kita memang hebat tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan pergi ke Perancis sekarang, siapa yang pergi Perancis, pergi ke Istana Perancis, kurun ke-17, mereka belum cebok lagi tuan-tuan sekalian. Pergi Istana Perancis, dia tak malu-malu kongsi pun. Jadi tandas dia orang ada langsir macam ni. Jadi dia akan selik dia. Berak dekat langsir ni. Dan lepas 8 bulan istana itu akan tutup sebab nak bersihkan. Setahun mana 8 bulan punya berak tu. Astagfirullah. Dia orang tak cebok kurun ke-17 tau. 17 tak cebok lagi. Tidak bertamadun lah. Tidak bertamadun. Lebih kurang macam tu lah. Dia orang tu 1,700. 1,700 belum cebok lagi, masih lagi pakai selit, masih lagi belum tahu nak bersihkan najis tu macam mana. Nabi dah ajar kita istinja kot 600 lebih. Orang Melayu dah menggunakan keminian untuk orang meninggal. Pokok tarunian ni satu pokok yang dia boleh serap bau-bau busuk. Kita telah menggunakan herba-herba tuan-tuan sekalian. Kita telah tahu apa tu wangi. Kita telah mandi dengan menggunakan herba-herba untuk mewangikan badan. Kita telah ada maksudnya orang perempuan ketika bersalin kan. Mana ada pantang, ada dia punya herba-herba mewangikan lagi. Ada macam membersihkan, maknanya kita punya bahagian sulit dengan wangi dan sebagainya. Kita dah ada benda tu semua tuan-tuan sekalian. Dia orang cebok pun tak boleh tu. Cebok pun tak boleh lagi. Saya berkata, tuan-tuan pergi sampai sekarang kalau melawat istana tu dia cakap, dia cerita, okey. Dia orang tak mandi. Jadi maksudnya rambut, perfume banyak dicipta daripada mana? Perfume dicipta banyak daripada France. Perfume daripada Perancis bukan untuk mewangikan badan, tapi untuk tidak badan tu busuk. Kita orang Melayu kita berwangi untuk menambah upgrade badan yang telah wangi. Betul. Sebab badan dia orang busuk dia yang cipta je perfume. Ya. Yeah. Audi toilet. Okey. Jadi benda-benda ni tak usah bangga. Dia orang datang banyak benda dia belajar daripada kita sebenarnya. Kemudian dia orang dia jadikan budaya itu budaya India lah apa semua. Banyak benda dia belajar. Dia orang tuan-tuan sekalian, dia orang membuang najis dekat kota-kota London, kota Paris tu. Dia orang dulu tuang macam tu je. Daripada atas rumah tu. Kenapa Perancis pakai payung? Bukan panas. Tapi nak elak daripada kena buang najis daripada tingkat atas. Aduh. Saya bukan merepek, tuan-tuan boleh baca tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan boleh melawat sana, boleh tengok. Orang Melayu kita dah tahu apa tu kebersihan. Apa tu mencuci darah haid, maknanya ada adab dia. Orang Melayu kita dah tahu dah benda tu lama. Betul. Sebab tu mereka banyak belajar dan mereka angkut buku-buku kita, mereka kaji macam mana dan sebagainya tuan-tuan sekalian. Dan sebab itulah sebenarnya dan mereka tulis kita punya sejarah orang Melayu ni lemah lah, tak boleh berniaga lah, apalah macam Prof cerita kan. Kita lama dah berniaga dah. Melaka jadi pusat perniagaan. Kota maknanya belah-belah Patani tu. Patani tu jadi pelabuhan yang besar tu. Dulu daripada China dia dua cara. Kalau dia bawa barang pergi China, kalau tak mau jalan jauh, parking kapal dekat segenting kera tu, angkut bawa gajah ataupun kapal kecil ke seberang sini pakai kapal lain. Pakai kapal lain. Ataupun dia kena turun melalui Selat Melaka.
beza 1,700 km. Turun naik balik. Kau dah pakai kapal yang sama. Kalau tak itulah maknanya kesegenting kera tu. Jadi pelabuhan Patan itu memang besar. Besar. Ya, Melaka pun memang besar. Memang jadi pelabuhan besar. Sampai sekarang pun Melaka lagi paling kurang 90,000 kapal melintasi Selat Melaka kita ni. Sangat sibuk trafik. Bayangkan dulu. Di maknanya kita orang yang memang dah tapi sejarah kita diubah dan kita itulah. Lepas tu bagusnya wujudnya sekarang ni kan. Maknanya kajian sejarah Muhammad Saleh ada juga lah yang kongsikan manuskrip balik daripada sana dan sebagainya. Kan macam pembikinan senjata-senjata Melayu kan macam mana apa dan berbagai-bagai lagi lah tuan-tuan sekalian. Sebab itu merujuk kepada apa yang kita bukan perasan tentang kita Melayu kan macam cerita bagus-bagus kan. Tak tuan-tuan sekalian. Maknanya memang kita satu bangsa yang bertamadun jauh lah. Tapi ada kebenarannya. ya, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan baca Madagaskar, pergi Madagaskar, nama asal Madagaskar tak ada siapa tahu. Asal Madagaskar tak ada siapa tahu. Kalau buka kat Google, tuan-tuan tengok, oh maknanya nama pun tak tahu. Perancis maknanya sebut dia sebagai Madagaskar. Tapi Madagaskar itu adalah Madinatul Asqar. Nama asalnya. Tuan-tuan sekalian, sebahagian besar orang Madagaskar orang Melayu tahu. Dia panggil orang Merina bangsa sana. Madagaskar sekarang Madagaskar tu orang Melayu kita merantau sampai sana tu dan masih lagi bangsa kulit-kulit macam kita ni kat sana tu. Dan kapal Melayu tu yang ada riga dia yang ada tu kita orang Melayu kita tak guna dah. Sana masih guna. Masih guna lagi. Dia nelayan dia orang dia tak pakai belum pakai ni lagi, belum pakai tak pakai enjin. Memang pakai layar tu lagi. Jadi kalau angin tiup ke sana senanglah. Nak balik angin tiup masih ke sana dia zigzag. Orang Melayu kita kapal masih lagi sana. Dan kapalnya ada kaki riga memang orang Melayu kita. Kapal tu takkan top balik walaupun ombak tinggi macam mana. Titanic macam ni tenggelam lah. Kita takkan top balik itu silan. Sebenarnya kita dah merantau ke banyak tempat. Cuma kita banyak tak tahu. Madinatul Asqar macam contoh macam Filipina. Tukar Fi Amanillah. Jadi Manila kan. Filipina tu dia Raja Philip. Nama Raja Philip. Raja Spanyol. Dia tukar bagi nama situ. Dan banyak lagi lah. Macam contoh lah. Tak saja Opatani sendiri. Singgora jadi Songkla. Singgora. Dekat tanah Melayu ni ada 2 tanah dinamakan Singapura. Satu Singapura kekal sekarang, satu lagi Singgora. Singgora tu daripada Singapura. Kota singa. Kan? Orang Melayu kita kenapa singa? Sebab kita ni ada singa. Merepek usahanya singa dekat Australia, dekat padang pasir lah kan. Cuma tuan-tuan tengok singa Asia memang kat hutan. Ketika Tun sang nila utama namakan Singapura sebagai Singapura, dia bukan berhalunisasi. Dia bukan tak kenal singa. Dia nampak singa, sebab tu dinamakan di Singapura. Tapi singa tu dah maknanya pupus. Macam mana singa Persian lion juga pupus. Dia duduk kat hutan. Tapi kenapa orang percaya lion Persian tu masih ada? Sebab wujudnya dekat istana-istana dia padanya patung-patung singa. Kita boleh tengok dekat keris kita. Kalau keris Melayu dipanggil singa rukok. Kalau keris Jawa dipanggil singa barung. Masih kekal mana singa tu. Dan binatang singa ni kenapa singa dipanggil raja rimba? Padahal rimau lagi ganas kan. Gajah lagi besar. Kumbang hitam lagi senyap, lagi pantas. Singa ni satu-satunya yang dia protect dia punya clan. Kalau singa tu dia makan, dia akan bagi bini anak-anak dia makan dulu. Kalau harimau, laki bini pun bak makan boleh bergaduh. Betul? Dia tak protect dia punya clan. Singa protect dia punya clan. Sebab tu singa memang lambang raja sebenarnya. Kan? Sebab normally kita juga singa. Singa tengah Melayu, orang talis tulis tak ada catatan. Dia kata sang nila utama berhalunisasi. Pada saya tak, tuan-tuan sekalian. Sebab ada catatan dekat keris macam mana singa Parsi. Persian lion pun pupus lah. Macam mana badak sumbu lah. Badak sumbu diisytiharkan pupus pada 2017. Mana jadi tanah Melayu. Sebab memang pupus. Dan 200 tahun lagi kita nak kata atau kita berhalunisasi. Kata badak tak ada dekat tanah Melayu. Ada. Maksudnya ada tapi dah pupus. Betul. Maksudnya tuan-tuan sekalian. Jadi mana teruskan mengkaji. Saya cadangkan tuan-tuan sekalian. Ni saya nak cadang sebagai penutup kan. Sekali. 5 minutes. Penutup. Okay. Saya minta tuan-tuan sekalian. Tolong tulis walaupun tulis 3-4 line itu dipanggil manuskrip, tak kisah. Tulis
maknanya kumpulkan, nanti bagi kat saya boleh tolong simpan. Apa-apa cerita rakyat, cerita-cerita yang dianggap dongeng ke apa, tolong tulis saja tuan-tuan sekalian. Contoh tu. Contoh katakanlah benda-benda gaib. Contoh macam kita tengok, sebab orang putih ada tulis macam mana keris boleh memadamkan api. Itu Mak Saleh tulis tau. Mana Winston tulis, apa nama, apa lagi banyak pasal Magic Malay. Magic Malay tu Mak Saleh, orang tak tulis. Jadi maknanya, kalau kita tak tulis, kita takkan ada untuk next untuk kajian. Dan kita akan anggap cerita tu dongeng. Saya bila kaji pasal keris, saya banyak jumpa cerita-cerita pelik ni, tapi tak ditulis. Okay, adakah cerita tu betul ke tak? Itu biar pengkaji seterusnya yang kaji. Tapi kalau tak ditulis, benda tu akan hilang. Contoh macam petua-petua, tuan-tuan saya yakin banyak petua-petua membentikan darah macam mana. Kena tulis benda tu. Kan? Sebab benda-benda tu diangkut dah tak ada catatan dia. Kan? Jadi mana tulis, macam saya cadangkan kalau mungkin tak boleh ke sekolah mainstream, kita pergi ke pondok-pondok dulu untuk tulis sejarah ni, maksudnya ajarkan dulu kat situ, kan? Sebelum jadi betul-betul kan, mungkin nak jadi Kementerian Pendidikan jauh lagi, kan? Benda-benda yang kecil mungkin boleh dibuat betul-betul, boleh ngajar masjid-masjid, tapi kena tulis tuan-tuan sekalian, kan? Tok guru depan saya banyak tok guru silat apa semua, tulis benda-benda. Tuan-tuan nampak benda-benda pelik-pelik yang raib-raib, tulis. Soal orang nak kata kita halusinasi, itu lantak dia lah. Tapi tulis. Saya dalam dunia diving, banyak tau saya jumpa benda pelik-pelik juga. Dan saya tulis benda tu. Kan? Saya ngajar bomba dalam mencari mayat. Kan? Saya biasa dengar orang mengilai dalam air. Kan? Ada satu anak murid saya bomba, sampai sekarang tak berani turun. Sebab dia cari mayat, dia kena tepuk kaki dia ni. Kan? Bomba Melaka. Pegang, tok-tok betul mayat. Apakah mayat tu tepuk dia? Adakah dia berhalusinasi? Betul. Cari dah 3 hari tak jumpa, rupa mayat tu dekat bawah. Tepuk. Itu semua cerita-cerita yang kita kena tulis sebenarnya. Oi, aku kat bawah ni. Macam tu lah lebih kurang. Soalan macam tu lah. Allahu Akbar. Kan? Benda tu kan macam banyak. Saya tak jumpa kan. Jadi kita kena tulis. Jadi apabila kita tulis, oh sini pernah berlaku. Oh sini berlaku. Macam mana saya jumpa tulisan mengenai tulang mawas. Sebab ada tulisan dekat Patani, dekat mana, akhirnya ada bahan boleh buktikan. Oh, kalau tak ada tulisan tak boleh. Kan? Orang anggap kita berhalusinasi, lantak dia. Tapi katakan cerita ni di Johor sama dengan di Perak, sama di Kelantan, sama di Perlis, cerita yang sama. Kan? Maksudnya, boleh kaji lagi ni. Tapi kalau tulisan tak ada, jadi tok guru rumah saya yang silat-silat ni, kalau ada cerita pelik-pelik, tolong tulis. Nanti boleh berhubung dengan saya akan compilekan cerita-cerita pelik tu. Kan? Biar generasi akan datang akan kaji balik. Ataupun kalau tak ada pun, suruh cucu kita type, kita cerita kan. Type, kan? Sebab bermula akademik macam itulah. Sebab Mak Saleh tulis tau benda-benda yang pelik-pelik pasal kita. Hatta saya ada kompilasi, siapa nak boleh, tapi belajar boleh, mengamalkan tak boleh. Jampi-jampi Melayu lama. Macam Melayu. Mak Saleh yang tulis. Mak Saleh tulis jampi Melayu. Jampi Melayu. Tebal ni buku tu. Kalau siapa nak belajar untuk kaji lah, bukan nak beramal lah. Malam-malam begini pula. Saya pula ada saham mengajar benda pelik-pelik. Siapa nak dekat saya dengan izin Allah. Saya punya rujukan Melayu ke banyak lah. Untuk bahagian Melayu, memang banyak lah. Bahasa Melayu. Selain daripada kitab-kitab agama, macam bidang first saya adalah agama. Tuan-tuan, saya ingat, kalau siapa-siapa betul nak belajar, jom datang. Saya boleh ni. Tapi jangan amalkan pula. Jadi Mak Saleh tulis, akhirnya kita boleh tahu. Tapi kita tak tulis, jadi rugi. Ilmu tu rugi. Allahuakbar. Baik Datuk, terima kasih daripada Datuk.